Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian surah An-Najmi. Malam ni sambungan surah An-Najmi ayat yang ke-26. Minggu lepas kita sikit saja cerita ayat 26, kita ulang balik. Ayat yang ke-26 surah An-Najmi, muka surat 526, surah yang ke-53. Tuan-tuan kita boleh buka kitab kita, muka surat 526. InsyaAllah kita baca sama-sama. Semoga Allah memberi hidayah untuk kita memahami maksud sebenar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Surah An-Najmi, sebagaimana yang kita sedia maklum, surah yang membincangkan bab tauhid dalam ibadah. Kita tengok
kita tengok minggu lepas bagaimana golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka golongan-golongan ini meletakkan kelebihan-kelebihan tertentu kepada makhluk-makhluk tertentu. Mereka khayal, mereka membuat khayalan, mereka mengesyaki kelebihan-kelebihan tertentu pada makhluk-makhluk tertentu untuk menyelesaikan masalah mereka dan untuk memperoleh hajat mereka. Mereka mencari kelebihan-kelebihan tersendiri. Sebagaimana kalau mereka berada dalam keadaan musibah, sakit contohnya, mereka menyeru roh-roh wali tertentu. Bila mereka nak rezeki meningkat, mereka ada masalah kewangan, mereka menyeru roh-roh nabi tertentu. Bila mereka berada apa-apa kehendak mereka, mereka nak sakti, mereka nak tikan talut ke, mereka nak pandai terbang ke, mereka menyeru roh-roh tertentu. Ini ayat ini nak ceritakan kesamaran-kesamaran golongan ini yang memberi kelebihan berdasarkan mereka hanya mengesyaki saja. Mereka hayal dengan kelebihan-kelebihan tertentu yang mereka perolehi daripada golongan-golongan yang tertentu yang mereka reka sendiri kelebihan-kelebihan tersebut. Maka Allah menegur golongan ini dengan Allah tegur sebagaimana ayat yang kita dah baca minggu lepas, iaitu amlil insani ma tamanna, atau bagi manusia, apakah mereka merasakan mereka memperolehi semua apa yang mereka nak? Apakah manusia ini fikir mereka boleh dapat semua keinginan-keinginan dia? Ini pertanyaan Allah. Amlil insani ma tamanna, apakah manusia fikir mereka boleh dapat semua keinginan dia? Ada hajat semua dapat, ada masalah semua dapat? Adakah manusia fikir macam ini? Allah tanya, Allah jawab terus, falillahil akhirah. Bukan macam itu maksudnya. Sebenarnya segala anugerah hajat atau masalah di bawah kuasa Allah. Falillahi, Allah miliki segala-galanya. Mereka hanya mengesyaki saja. Tapi Allah kata, falillahi, Allah sebenarnya memiliki al-akhirah, hari akhirat. Allah memiliki hari akhirat, wal ula, dan kehidupan dunia. Maka Allah kata, aku memiliki hari akhirat dan aku boleh kabulkan semua hajat. Aku boleh menyelesaikan segala masalah. Tapi kamu pasti menemui aku di hari akhir nanti. Aku ada undang-undang aku sendiri, yakni mana-mana perkara yang bercanggah dengan syariat, kalau mereka buat juga, kalau mereka dapat hajat daripada yang mereka melanggar syariat, maka mereka buat dengan kemurkaan aku. Mereka sembuh penyakit, mereka dapat rezeki, mereka dapat segala-gala keberkatan yang mereka nak. Mungkin mereka dapat, tapi kalau mereka buat perkara-perkara tersebut tak sama dengan kitab aku, maka mereka dapat dengan kemurkaan aku. Ini maksud Allah. Maka falillahil akhiratu wal ula, maka milik Allah akhirat dan kehidupan dunia. Manusia boleh buat apa, tapi Allah akan balas pada hari akhirat nanti. Itu yang minggu lepas lah. Pada malam ni, sambungan daripada tauhid fil ibadah dan tauhid dalam minta bantuan dan pertolongan. Satu lagi kesamaran manusia ialah pasal syafaat. Mana kita nak bincang ayat mengenai syafaat. Bagaimana syafaat? Apa sebenarnya syafaat pada pandangan manusia, syafaat pada pandangan Quran sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dia. Syafaat dalam Al-Quran hanya satu saja, yakni syafaat bil izni. Syafaat ialah surat sokongan. Sokongan, kita memohon sokongan. Maka dalam Al-Quran, syafaat hanya satu, iaitu syafaat sokongan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syafaat daripada Nabi, ada syafaat daripada Nabi, ada syafaat daripada wali, ada syafaat daripada orang alim, berbagai-bagai syafaat, tapi mesti dapat keizinan Allah. Itu sepatutnya yang benar daripada Al-Quran. Ini yang kita nak belajar malam ini. Allah nak tegur golongan yang samar. Mereka nak syafaat Nabi, mereka pergi minta dengan
dengan Nabi. Mereka nak syafaat daripada wali-wali dengan ulama-ulama, mereka pergi minta dengan ulama dengan menyeru roh-roh ulama tersebut. Ini kesamaran. Mereka nak syafaat, tapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata itu mereka tak akan dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak cerita dalam surah ini berkenaan dengan syafaat. Kita baca, wa kam mim malikin fis samawati, maka dan berapa banyak daripada malaikat langit. Allah ceritakan malaikat. Kita tengok belajar minggu lepas, masyarakat Arab menganggap malaikat ini anak perempuan Allah. Allah kahwin dengan jin bangsawan, keluar anak malaikat. Jadi mereka meletaklah malaikat ini ada kuasa pasal dia anak perempuan Allah, nak minta dengan Allah, boleh menyeru malaikat. Kononnya malaikat ini anak kesayangan Allah, malaikat akan minta dengan berdoa dengan Allah, wahai Allah tolonglah, ini kawan aku, dia minta dengan aku ni. Maka Allah malu, Allah segan, Allah sayang dengan malaikat tersebut kononnya, maka Allah kabulkan hajat dia, Allah selesaikan masalah. Ini pemikiran dia. Ini pemikiran masyarakat. Dia mengatakan syafaat kasih sayang wujud. Nak minta dengan Allah, boleh minta dengan kesayangan dia. Maka mereka mengatakan boleh minta dengan malaikat. Nak minta syafaat Nabi, minta dengan Nabi. Ini pikiran dia. Pasal mereka mengatakan, golongan-golongan ini mengatakan, mereka tahu Allah ada kudrat, Allah ada iradat. Tetapi kita nak minta syafaat saja. Kononnya Allah ada baik dengan Nabi dia, Allah ada baik dengan wali dia, maka segala keperluan wali dia, segala keperluan Nabi dia, kalau kita rapat dengan golongan-golongan ini, akan senang Allah bagi syafaat kerana Allah kasih sayang dengan makhluk-makhluk kesayangan dia, Nabi dan wali tadi. Ini pemahaman mereka, maka Allah nak menafikan. Bukan semacam itu dari segi Islam yang sebenar. Kalau buat macam itu, telah melakukan kesyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa kam mim malikin fis samawati, dan berapa banyak daripada malaikat di langit. Maknanya berbilion-bilion malaikat daripada langit, berapa ramai dia? La tughni syafa'atuhum syai'a. Sikit pun dia tak boleh bagi syafaat. Tak boleh. Tak minta dengan malaikat lah. Malaikat tak boleh bagi syafaat. Allah kata, berapa ramai malaikat di langit, dah sikit pun tak boleh bagi syafaat. Jadi orang sama saja minta macam itu. Illa kecuali min ba'di an ya'zanallah, kecuali setelah Allah izinkan. Allah, maka syafaat ini mesti keizin Allah. Malaikat hanya membaca nama yang Allah izinkan saja. Nabi pun, syafaat Nabi pun, Nabi hanya membaca nama yang Allah izinkan. Syafaat wali pun, wali hanya baca nama senara yang Allah telah pilih tersebut. Ini Allah nak tegaskan supaya kita tak sama lagi. Jangan sekali-kali kita minta syafaat dengan Nabi. Setengah golongan itu mengatakan Nabi hidup, kita kena pergi kubur Nabi, minta dengan Nabi sekian-sekian. Ini bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini yang Allah nak memperbetulkan kesamaran-kesamaran tersebut. Jangan kita keluar duit berpuluh-puluh ribu pergi umrah, pergi haji, dalam masa sama pergi minta syafaat dengan Nabi di kubur Nabi. Pergi di kubur-kubur sahabat, minta syafaat dengan para roh sahabat tadi. Membuat kesyirikan. Nak pahala, nak ibadat dengan Allah, tapi kita membuat kesyirikan dengan pergi ke buat umrah dan haji. Ini bentuk-bentuk kesamaran yang Allah nak ceritakan dalam ayat surah An-Najmi ini. Illa min ba'di ya'zanallahu, kecuali Allah izinkan kepada siapa? Liman yasha'u wa yarda, kepada siapa saja yang Allah redha. Syarat yang Allah nak bagi syafaat ini mesti Allah redha dia. Apa syarat Allah redha? Ada soalan macam tu. Bagaimana nasuh Allah redha? Allah redha, syarat utama dia ialah mesti kita ahli tauhid, man syahida bil haqq, mesti orang tu mati dalam kalimah tauhid. Mesti orang tu tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah berpeluang dapat syafaat. Kalau dalam kesyirikan, kita minta dengan Nabi, minta dengan wali, maka kita terkeluar daripada Islam, langsung tak ada peluang untuk mendapatkan syafaat tadi. Syafaat ialah sama ada kita diringankan hukuman ataupun keluar terus daripada, dibebaskan tu daripada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu merupakan amaran, kesamaran yang Allah jawab. Allah jawab dalam Islam, dalam Al-Quran, syafaat hanya satu, ialah
syafaat bil izni, syafaat dengan keizinan. Sokongan setelah mendapat keizinan Allah. Nak dapat keizinan Allah, mesti kita ahli tauhid. Ini dia. Tetapi kebanyakan orang tak tahu benda macam ini. Kenapa tak tahu? Pasal mereka tidak meyakini ada hari akhirat. Ataupun mereka tahu ada hari akhirat, tetapi tiada nak tengok, nak kaji apa sebenarnya hari akhirat mengikut perspektif wahyu atau mengikut perspektif Al-Quran. Pasal tak belajar Al-Quran, kita samar. Jadi Allah tegur golongan-golongan ini pasal dia samar tentang nak dapat syafaat, dia minta dengan Nabi atau minta dengan wali atau minta dengan malaikat. Golongan ini pasal apa? Pasal dia tidak meyakini hari akhirat. Walaupun dia tahu ada hari akhirat, tetapi dia tidak ada usaha ikhtiar nak pergi ke hari akhirat dengan cara belajar memahami ilmu wahyu Allah. Jadi Allah tegur golongan ini, punca dia yang jadi macam tadi, yang mereka menyeru juga malaikat, menyeru juga roh Nabi, menyeru juga roh wali untuk dapat syafaat tadi. Kenapa? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Ini ayat untuk orang Arab jahiliah dulu. Dia tak ada kitab, maka dia tak beriman dengan hari akhirat. Dia kata bila kita lepas mati saja. Kalau kita baik, kita menjadi benda yang cantik. Kalau kita jahat, kita menjadi benda buruk. Itu kepercayaan bentuk orang Arab jahiliah. Itu untuk dia. Untuk dia pun mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Untuk kita umat akhir zaman sekarang ini, semua orang Islam percaya dengan hari akhirat. Tetapi walaupun kita percaya, walaupun kita tahu, adakah kita membuat persiapan untuk pergi ke hari akhirat tersebut? Ini isu. Isunya sama ada kita membuat persiapan untuk pergi berjumpa Allah di hari akhirat. Ada soalan, persiapan macam mana? Persiapan ialah dengar sendiri kata-kata Allah, bagaimana suasana hari akhirat. Keadaan syurga macam mana, keadaan neraka macam mana, syarat-syarat nak pergi syurga macam mana, semua ada dalam kitab Allah. Tetapi sebab kita tidak berikhtiar mempelajari, memahami ayat-ayat Allah, kita samar. Kita samar, Allah tegur golongan-golongan sahabat ini. Maka bila jadi macam itu, mereka buat amalan-amalan, mereka buat kepercayaan berdasarkan hayalan tadi, berdasarkan prasangka. Pasal mereka kata, apa salahnya pergi jumpa bomoh pun, dia kata, apa, ini pun ikhtiar. Mungkin Allah tolong bomoh tersebut. Ini mungkin Allah tolong bomoh tersebut. Ini ayat mungkin tadi dia meletakkan, dia menjual, membohongi nama Allah, mengatakan Allah yang bagi kepada bom. Bila Allah kata dia bagi pada bomoh tadi untuk menyelesaikan perkara-perkara gaib, perkara-perkara luar asbab. Dengan dia reka tadi nak dapat anak, puja roh sekian-sekian, alasan dia Tuhan tolong roh tadi nak jadi sakti, nak boleh terbang, nak tikam talut, seru roh-roh wali sekian-sekian, dengan harapan dia mungkin Tuhan berkuasa, Tuhan boleh tolong roh tadi. Dia tak nama Tuhan, dia meletakkan nama Tuhan atas dasar ikhtiar. Apa salahnya? Kan Tuhan ada kuasa, Tuhan boleh tolong siapa saja. Itu anggapan dia. Ayat ni nak menafikan tu. Nak menafikan itu kamu reka sendiri. Kamu bagi nama sekian-sekian, kamu letak kelebihan sekian-sekian. Seru wali sekian-sekian, kamu dapat sakti sekian-sekian. Seru sekian-sekian, kamu dapat kemudahan, dapat anak ataupun apa-apa selesai masalah ataupun hajat kamu, sekian-sekian hajat kamu. Kamu bagi nama, kamu reka sendiri. Sebenarnya Allah kata itu palsu, itu hanya berprasangka hayalan, bukan Allah ajar macam itu. Itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan-golongan yang tak tahu kitab macam ini, mereka hanya mengesyaki. Bila mereka mengesyaki, maka la yusammunal malaikah, mereka menamakan malaikat-malaikat tasmiyatal untha, dengan nama anak perempuan Allah. Allah buat contoh malaikat. Pasal orang Arab perempuan ini, orang Arab jahiliah ini mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Jadi nak minta benda, hajat ke masalah, seru malaikat. Pasal kononnya Allah akan kesian belas, kasih sayang dengan malaikat ini. Sama kita dengan sekarang ni. Tak, kita menyeru roh wali, kononnya
roh wali tadi, Allah sayang dengan dia, maka Allah kabulkan permohonan kita tadi. Sama, cuma dalam bentuk yang berlainan. Ini Allah kiaskan dengan malaikat. Kehidupan sekarang ini, kita pergi jumpa bomoh, kita pergi jumpa dengan apa-apa seru kepada selain pada Allah. Nak masuk hutan ke, nak pergi pada pasir ke, nak pergi laut ke, kita minta selain pada Allah, kita bergantung harap dengan selain pada Allah, maka tasmiyatal untha, kalau Arab dulu, dia menjual nama malaikat tadi. Sebenarnya Allah kata, tengok sebenarnya golongan-golongan yang semacam ini, sama ada golongan kita sekarang ini ke, ataupun golongan orang Arab jahiliah dulu ke, wa ma lahum bihi min ilm, dan tidak bagi mereka dengannya daripada ilmu. Mereka tak pernah baca Quran aku. Quran aku tak pernah cerita, tapi mereka hayal saja. Mereka mengatakan, mereka mengesyaki, aku tolong, aku boleh bagi benda-benda tadi, aku boleh bagi hajat, aku boleh bagi menyelesaikan masalah dengan mereka hayal. Mereka mengesyaki saja benda itu daripada aku. Pasal apa? Pasal mereka tak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak ada ilmu. Wa ma lahum bihi min ilmin. Maka dan kata-kata mereka, kepercayaan mereka, amalan mereka yang semacam tadi, yang seluruh nabi, seluruh wali, seluruh malaikat tadi, wa ma lahum bihi min ilmin, dan mereka tidak ada ilmu mereka buat. Mana-mana ilmu amalan ataupun kepercayaan bukan berdalil daripada ilmu Al-Quran, itu hanya tak berpijak, Allah tertolak semua sekali. Itu hanya atas dasar mengesyaki. Jawapan dia, iyattabi'u, tidaklah mereka mengikuti, tidaklah mereka amalan mereka semacam itu, tidaklah kepercayaan mereka semacam itu, illa kecuali az-zannah, hanya khayalan, mengesyaki betul. Apa salahnya? Kan Tuhan boleh buat apa saja, jual nama Allah, sedangkan tak ada dalam kitab Allah kata semikian, tak adalah hadis Nabi mengatakan sekian. Mereka menjual nama Allah, menjual nama Nabi atas dasar illa dhanna, atas dasar prasangka. Ayat ini kita kena baca semua. Kita kena baca bila kita nak menegur golongan-golongan yang syirik, golongan-golongan yang kepercayaan dan amalan jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka buat macam ni, ayat ini kita kena baca ayat ini kepada mereka. Mereka in yattabi'una illa dhanna, mereka hanya mengikuti hanya kecuali sangkaan sahaja. Dan Allah kata, wa inna dhanna, dan sungguh hayalan atau mereka berprasangka semacam itu, la yughni, tidak berguna. Mereka saja menempah ke alam syirik, mereka saja menempah kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu, tidak berguna. Tidak berguna minal haqqi syai'a, daripada kebenaran sedikit pun. Tengok, mereka nak beribadat konon dapat pahala Allah, mereka nak dapat syurga Allah, mereka mengharap amalan-amalan dan tapi Allah kata tidak berguna sikit pun. Maknanya mereka terkeluar daripada Islam, maka mereka akan Allah hukum dia dengan neraka jahanam dia. Golongan-golongan ini. Maka kita kena baca, Nabi baca ayat macam ini. Wahai orang Arab, kamu tak boleh seru dah. Nak pergi padang pasir kamu seru. Penghulu-penghulu padang pasir nak pergi berjalan di mana-mana tempat kamu menyeru. Kita sekarang pun sama. Jangan bergantung harap dengan perkara-perkara ini. Pasal apa? Kalau kita bergantung baca ayat-ayat ini berulang kali. Kawan-kawan kita yang tak faham konsep ini, yang sering membuat perkara-perkara, amalan-amalan ataupun kepercayaan yang tak ada dalil dan bukti daripada Quran dan hadis yang sahih, kita kena baca ayat-ayat ini. Baca berulang kali. Bila baca, Nabi baca berulang kali. Orang marah kau tegur ke, Nabi baca. Ayat lepas ini bagaimana Allah memberi pujukan dengan Nabi. Pasal Nabi tak baca walaupun orang benci, orang marah, orang level dia gila, orang level dia berbagai-bagai dengan gelaran, Nabi tetap baca ayat-ayat Allah. Allah pujuk Nabi pasal Nabi baca ayat-ayat supaya manusia jangan bergantung harap kepada selain daripada Allah. Maka Allah buat ayat tasliyah, ayat pujuk Nabi. Fa'arid an, maka berpalinglah. Bukan berpaling, maka jangan, wahai Muhammad, jangan kamu peduli kepada umat kamu. Kamu hanya baca saja ayat-ayat aku. Jangan peduli. Jangan bertindak balas, jangan marah dengan dia balik. Kamu bagi tahu dia maki kamu, jangan balas, jangan maki dia balik. Kita bagi tahu kawan kita supaya pegang pada Al-Quran Sunnah,
Dia level kita dengan berbagai-bagai level. Jangan peduli. Kita terus menyampaikan, wahai kau, ini cara-cara zikir sekian-sekian, solat sekian-sekian, akidah pula kepercayaan sekian-sekian. Jangan melawan dia bila mereka melevel kita dengan berbagai-bagai level. Jangan lawan dia. Jangan peduli. Fatah kita ikut Nabi. Nabi Allah tegur dia, wahai Muhammad, jangan kamu bertindak balas. Jangan kamu melawan. Jangan kamu peduli dengan mereka. Biarkan tugas kamu. Fa'arid an. Maka jangan berpaling kepada mereka. Jangan peduli dengan mereka. Siapa mereka tersebut? Man tawalla an zikrina. Orang-orang yang berpaling daripada, bila kau baca ayat-ayat kami, mereka tak nak ikut ayat-ayat kami. Itu zaman dulu. Zaman dahulu, Nabi baca ayat-ayat Quran kepada mereka. Dia faham pasal dia orang Arab. Quran bahasa Arab, tapi mereka menolak. Zaman sekarang ini, orang tak faham. Bila diajak mengaji Quran, ajak kelas tadabbur, mereka tak nak. Mereka tak nak, mereka berpaling daripada peringatan-peringatan Allah. Mana mungkin mereka peringatan Allah mereka tak dapat? Pasal apa? Pasal mereka tak pernah belajar memahami Al-Quran. Jadi Allah tegur golongan ini, wahai Muhammad, jangan peduli dengan mereka. Siapa mereka? Man tawalla an zikrina. Orang-orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan kami. Yang ni berpaling daripada tak nak ikut peringatan-peringatan Allah. Jadi kalau orang tak belajar Al-Quran, dia tak terima peringatan pasal dia tak tahu apa dia peringatan Allah. Semoga Allah pilih kita untuk sebagaimana semacam beginilah. Maka golongan-golongan ini, golongan-golongan yang tak memahami Al-Quran, golongan-golongan yang tidak mendengar peringatan-peringatan Allah, dia tak takut dengan Allah. Ceritalah macam mana hal neraka pun, tak ada ketakutan lah hati dia. Dia mengatakan, serah nasiblah, apa jadi-jadilah. Untung sabuk timbul, untung batu tenggelam. Dia mengatakan pasal apa? Dia meletakkan senangnya nak pergi hari akhirat. Dia tak ada ikhtiar. Pasal apa? Keyakinan pada hari akhirat tadi tak ada. Maka di sini, golongan-golongan ini hanya mengejar dunia saja. Ilmu dia sekarang ilmu dunia. Dia belajar. Musim Covid baru ni dia 24 jam. Belayam, tanam sayur. Tak peduli dengan tinggalkan Al-Quran, tinggalkan kelas agama, tinggal kelas hadis. Pasal apa? Dia tak nampak. Ini persoalannya. Kita kena terima lah. Bila terkena tang kita musim 3 bulan baru ni, kita lupa masuk kelas-kelas, lupa dengar online, lupa baca Al-Quran, kita sibuk dengan dunia, termasuk teguran untuk kita sama. Allah kata golongan ini, kenapa golongan yang tak dengar peringatan Allah? Kita keras, hati kita menjadi liat, hati kita tak lembut. Pasal apa? Tak takut dengan peringatan Allah. Tak selalu hari-hari mendengar peringatan Allah. Golongan ini Allah kata, walam yurid, dan tidak walam yurid, golongan ini walam yurid illal hayatad dunya. Golongan ini tak nak perkara-perkara keagamaan, perkara-perkara memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran Allah, duduk dalam majlis ilmu, kecuali mereka nak apa? Al hayatad dunya, kehidupan dunia saja bagi mereka. Baca bagaimana cara nak tanam betik supaya berbuah lebat. Baca bagaimana cara nak bela ayam 3 bulan terus boleh sembelih. Itu saja dia. Dia tak kaji langsung pasal peringatan. Dia lupa peringatan Allah. Bagi dia, ilmu dia sekat ilmu dunia, ilmu agama, ilmu Quran, dia tak buat. Golongan-golongan ini. Golongan-golongan yang lalai leka. Terkena kita ni. Ilal hayatad dunia. Betul kena mereka. Golongan-golongan ini, golongan-golongan yang lalai leka ni. Golongan-golongan yang tak ambil peluang dengan 3 bulan yang Allah hikmah turunkan PKP itu, sepatutnya peluang itu kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi tak guna peluang tersebut. Tak sampai. Ini kena diri kita. Bukan saya mengatakan orang lain, saya pun sama terlibat. Kita leka dengan dunia. Bila kita leka dengan dunia, Allah tegur golongan-golongan ini. Zalika, demikian itu. Orang yang leka dengan dunia tadi. Orang yang 3 bulan ini buat saja-saja, leka dengan Allah, leka dengan Quran, leka dengan segalanya. Leka saja. Zalika, golongan leka dunia ini pasal apa? Mablaghuhum minal ilmi. Mablaghuhum ini limit, tahap mereka hanya dunia saja.
Dia nak sangat dunia. Bagaimana cara dunia saja dia nak, ya. Mana Allah kata, golongan-golongan tadi, golongan-golongan yang tak nak ikut majlis ilmu Allah tadi, tak nak mendengar peringatan Allah tadi, golongan ini mablaghuhum, kadar mereka minal ilmi, pengetahuan mereka daripada ilmu dunia saja. Itu maksimum. Maksimum dia ilmu dunia. Akhirat dia tak pergi. So bila akhirat tak pergi, sedangkan Al-Quran cerita bab hari akhirat, pasal dia tak nak memperingati duduk tadabbur Al-Quran, maka ilmu dia setakat maksimum ilmu dunia saja. Bagaimana nak kaya, bagaimana nak hidup sihat, nak pagi jogging, petang masuk gym, angkat berat, malam apa lagi? Malam buat benda lain lagi. Cuma cara kesihatan, lupa bab benda-benda ni. Pasal apa? Ilmu dunia saja. Ilmu nak hidup panjang, hidup lama, ilmu nak jadi kaya. Dunia saja. Dia tak nampak akhirat. Jadi golongan inilah pasal mablaghuhum, maksimum tahap mereka hanya minal ilmi, dengan ilmu dunia saja. Tak lebih. Pasal kalau dia baca Quran, tadabbur Al-Quran, Quran cerita bab hari akhirat. Bila cerita bab hari akhirat, ada syurga. Bila cerita bab syurga, dia minat, tertarik. Nak sangat pergi syurga. Masya Allah, seronoknya syurga. Bila nak syurga, maka dia akan berikhtiar buat amalan-amalan yang Allah suruh nak capai syurga tersebut. Itu keadaan dia. Mendengar peringatan-peringatan Allah. Allah kata tadi, man tawalla an zikrina. Sesiapa yang tak nak mendengar peringatan-peringatan, kita lah. Termasuk kita yang setakat kita nak maksimal dunia saja. Jadi itu tujuan tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran untuk diri kita masing-masing. Beza kita belajar tadabbur dengan orang tak belajar tadabbur. Kalau kita lalai leka, baca ayat macam ini, kita beristighfar. Wahai Allah, aku lalai leka. Wahai Allah, ampun dosa aku, ya Allah. 3 bulan aku lupa kamu, ya Allah. Kita ingat Allah balik. Itu beza. Tapi kalau orang tak bertadabbur, dia akan leka ilmu dunia sampai mati. Itu beza dia. Jadi alhamdulillah kita diberi kemenangan dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana walaupun kita lalai sekejap, kita kembali balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendengar sendiri bisikan peringatan-peringatan Allah sebagaimana ayat yang kita sedang baca malam ini. Maka kita berdoa istighfar, maka insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Semoga Allah ampun dosa kita, dosa kawan-kawan kita yang lalai leka dalam tempoh 3 bulan baru ini. Insya-Allah InsyaAllah kita hidupkan balik majlis-majlis ilmu kita, majlis tadabbur Quran kita, majlis baca hadis-hadis kita, insyaAllah. Jadi bila Allah kata tegur golongan-golongan nak dunia saja ini, Allah pun ceritalah ke kudrat dia. Inna rabbaka sebenarnya, sungguhnya Tuhan kamu, dialah sebenarnya Rabbaka, huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, biman dhalla an sabilih, sesiapa yang tersesat daripada jalannya. Dia dah bagi dah kitab, dia bagi akal fikiran, tapi kita tak nak pilih jalan lagi, maka Allah amat mengetahui kita. Allah Maha mengetahui siapa yang tak nak ke jalan dia ataupun nak ke jalan dia. Allah Maha mengetahui. Allah tahu semua. Dan wa huwa a'lamu biman ihtada, dan juga lebih mengetahui pada siapa yang dapat petunjuk. Allah tahu, dia kata, aku Maha mengetahui siapa yang aku nak sesatkan, siapa yang aku nak bagi petunjuk. Aku Maha mengetahui. Sesiapa yang nak dengan aku akan bagi petunjuk. Sesiapa yang tak dengan aku akan bagi kesesatan. Aku tahu semua. Wahai hamba, kamu hamba aku. Jangan tembera. Kalau kamu tak nak kitab aku, tak nak rapat dengan aku sesatkan kamu. Kalau kamu nak sangat dengan aku, nak baca kitab aku, nak tadabbur begitu, aku bagi petunjuk. Itu je dua jalan. Allah kata, aku buat kamu, aku jaga kamu. Maka ayat macam ni semua sekali bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas faktorlah kita berdoa tadi. Kesilapan, kealapan kita, ghaflah kita selama 3 bulan, kita berdoa dengan Allah. Pasal apa? Allah Maha mengetahui. Bila kita nak kembali dengan dia, maka insya-Allah Allah akan bagi petunjuk pada kita balik, bagi hidayah kepada kita balik untuk meneruskan amalan-amalan kita yang tertinggal selama 3 bulan ini, insya-Allah. Jadi bila jadi ayat yang ke-31 tersebut, ayat yang ke-30, ayat yang ke-31, Allah boleh cerita keadaan-keadaan itu, maka Allah nak ceritakan kekuatan dia. Setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak ceritakan siapa dia,
kuat macam mana supaya kita takut dengan dia, supaya kita nak ikut dia, nak dengar dia punya peringatan-peringatan, kudrat yang sempurna. Apa dia Allah Subhanahu wa taala? Walillahi ma fis samawati, dan milik Allah apa segala langit milik Allah sebenarnya. Wahai hamba, milik aku semua segala yang di langit. Wa ma fil ardi, dan segala lapisan bumi pun milik aku. Allah bagi tahu kita ni. Dengar macam ini, kita kena ada perasaan, oh Masya Allah, rupa-rupanya segala di langit dan segala bumi milik Allah. Aku ini milik Allah. Tanya balik, habis kenapa Allah buat aku ni? Tanya balik. Kenapa Allah buat langit? Kenapa Allah buat bumi? Kita kena tanya ke tahap tu. Pasal Allah menzahirkan sifat dia. Dia yang cipta langit, dia yang cipta bumi. Dia milik langit, dia milik bumi, dan di antara semuanya sekalinya. Termasuk kita manusia ni dimiliki Allah. Maka walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah segala bumi. Kita tanya, kenapa Allah buat langit, kenapa bumi? Kenapa Allah buat langit, kenapa Allah buat bumi? Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat seisinya untuk apa? Untuk kita, untuk manusia. Allah buat kita, Allah buat langit sebelum tu. Untuk bila Allah buat langit, bumi, Allah buat manusia untuk apa? Untuk menguji kita. Adakah kita bersyukur? Adakah kita ikut arahan dia? Adakah kita mendengar peringatan-peringatan dia? Atau kita langgar, kita tak ikut peringatan-peringatan dia, kita lawan dia? Dua pilihan. Aku buat, wahai hamba, aku milik langit, aku milik bumi, dan aku buat langit bumi ni untuk uji kamu. Itu je. Bila aku puas sudah uji kamu, aku habis. Aku musnahlah langit bumi aku ni. Aku hukum kamu. Jadi, wahai hamba, pasal aku buat langit, aku buat bumi untuk bekas uji kamu. Bila sama ada kamu lulus ke, fail ke dalam ujian tersebut. Bila kamu lulus, ketandaan kamu lulus, kamu ikut segala peringatan-peringatan aku. Kamu amal segala peringatan-peringatan aku. Daripada mana? Dalam kitab Al-Quran aku. Maka kamu lulus ujian. Kalau kamu tak peduli peringatan aku yang ni, kamu tak faham apa yang aku suruh, kamu tak faham apa yang aku larang, kamu gagal dalam ujian. Maka sia-sia aku buat kamu atas dunia. Maka itu wahai hamba, kamu kena ingat, aku buat langit, aku buat bumi, aku yang buat segala-galanya untuk uji kamu. Aku nak letak kamu dalam syurga aku. Aku nak letak kamu dalam syurga aku, sebenarnya nak bagi kenikmatan yang selama-lamanya wahai hamba. Tapi kalau kamu tak nak, aku akan hukum kamu ke dalam neraka Jahannam aku. Jadi, bila aku buat bumi, aku buat langit, aku milik segala-galanya untuk uji kamu, wahai hamba ingat, adakah kamu berikhtiar nak datang menemui aku balik? Ingat, adakah kamu berikhtiar nak datang menemui aku balik? Adakah kamu nak ikut aku ataupun nak lawan aku? Sebenarnya ada dua pilihan. Liyajziyallazina, dan dia akan memberi balasan. Kalau kamu tak lulus ujian, kamu tak nak dengar kata-kata aku, tak nak ikut kata-kata aku, tak nak faham ayat-ayat aku, maka liyajziyallazina, maka aku akan beri balasan kepada orang-orang yang tolak tadi, asa'u, orang yang berbuat jahat. Orang aku bagi Quran tak nak belajar, aku bagi peringatan tak tahu apa peringatan aku. Aku suruh dia sembah aku saja, dia minta dengan perkara-perkara lain. Aku nak bagi syafaat, dia minta dengan Nabi aku tu syafaat, perkara-perkara sebut. Maka orang macam ini asa'u, orang yang jahat. Kena ingat, dalam ilmu tafsir Al-Quran, kalau jumpa ayat-ayat umum semacam ini, kita kena sempurnakan kejahatan dia. Dalam Al-Quran, kalau jumpa ilmu tafsir, kalau jumpa ayat-ayat umum, jahat ke, baik ke, kalau jahat, paling jahat. Maka, apa dia paling jahat? Orang tanya Nabi, wahai Allah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apa dia kejahatan yang paling kejahat sekali? Nabi kata, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling jahat. Maka di sini nak sempurnakan kejahatan ialah asa'u, ialah orang yang jahat, syirik kepada Allah Subhanahu. Allah amat murka, Allah amat marah bila orang golongan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut tafsir Qazim, ikut tafsir Baidawi, asa'u ini ialah asyraku, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut tafsir Qazim dan tafsir
Baidawi. Mereka mengatakan asa'u inilah asyraku, syirik kepada Allah Subhanahu, punca kejahatan. Maka bila dia syirik kejahat-jahat, bima amilu, dengan apa amalan-amalan dia. Dia buat amalan-amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia menyeru ruh-ruh wali tadi, dia menyeru ruh-ruh nabi tadi, dia bergantung harap kepada selain daripada Allah, dia memohon syafaat kepada benda-benda tadi, maka ini bima amilu, itu amalan-amalan dia. Amalan-amalan dia yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Ini bima amilu ikut tafsir Qazim. Tafsir Qazim mengatakan amalan-amalan syirik. Itu orang taat, orang ikut arahan dia. Dan kalau orang ikut pula, tadi orang lawan, orang ikut pula, wa yajziyal lazina, dan dia akan membalas orang-orang yang ahsanu, ihsan. Walau bagaimanapun, kalau orang sedar dia tu makhluk ciptaan Allah, Allah nak uji dia, Allah nak tanya balik bila pergi hari akhirat, wahai polan-polan, kamu dengar tak arahan-arahan aku? Kamu dengar tak apa peringatan-peringatan aku? Kamu baca tak kitab-kitab aku? Orang macam ini ada satu sifat ahsanu, sifat baik. Kalau kita belajar tadi, kalau tafsir, kalau sempurna ni pun sempurna kebaikan. Sempurna kebaikan ialah apa dia? Ahli tauhid, ahli syurga, ahli tauhid. Orang yang paling baiklah ahli tauhid, ahli syurga, beriman kepada Allah, mati dengan kalimah tauhid. Yakni mati dengan kalimah tauhid, man syahida bil haqq, bersaksikan Allah, bersaksikan tauhid. Ahsanu, akidah tauhid, akidah tauhid kalau ikut tafsir Qazim, tafsir Baidawi, ahsanu lawan asyraku. Asyraku syirik, ahsanu tauhid lawan dia. Bil husna, dengan yang lebih baik. Bil husna ni, dan puncak kebaikan pada puncak kebaikan. Puncak kebaikan ialah jannah, syurga. Jadi bila kita ahli tauhid, Allah kata bil husna, aku akan bagi dengan balasan yang paling baik. Balasan yang paling baik ialah syurga Allah. Dua perkara bila kita diuji, dua perkara ini ikut dia, dibagi syurga, lawan dia hukum kita. Jadi bila kita dengar benda-benda macam ini, ahli tauhid sekian-sekian, dosa yang paling besar syirik dengan Allah, apa lagi golongan-golongan yang baik, golongan-golongan sifat-sifat ahli tauhid yang lain, sifat-sifat ahli syurga yang lain. Allah cerita lagi. Kamu ikut, kamu dah baca dah kitab aku, kamu dah faham kitab aku, jangan syirik tadi pertama. Apa lagi? Dalam kitab aku ada menyatakan allazina yajtanibuna, dan orang-orang yang menjauhi kabairul ismi, dosa-dosa besar. Tadi syirik, dosa paling besar. Tak, kita tengah hadis Nabi tadi, orang sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Dosa yang paling besar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, ahli syurga. Apa lagi ciri-ciri dia? Allah cerita dalam ayat yang ke-32 ini, allazina yajtanibuna kabairul ismi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kaba ini jamak bagi kabira. Kabair ini kabira, besar. Ismi, dosa besar. Golongan-golongan buat dosa besar. Pertama. Yang kedua, siapa dia? Wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Ahli tafsir mengatakan kabair al-ismi ini dosa besar, fawahish ini dosa besar yang keji. Dosa besar yang jahat, yang orang bercakap dengan dia. Sebagai contoh dia mencuri, zina, fitnah orang berzina. Keji, menimbulkan kekejian. Dosa besar juga, tapi dosa besar yang keji lagi keji. Dua dosa besar. Dosa besar biasa, kabair al-ismi, dan wal fawahish. Wal fawahisha, dua dosa besar. Satu dosa biasa, satu dosa besar. Yang keji lagi. Yang ketiga, illa, kecuali ini dibenarkan. Illal lamama, kecuali dosa kecil. Illal lamam, dosa kecil. Apa dosa kecil? Dosa kecil maksud ini ialah dosa yang singgah sekejap. Dosa yang sekejap mari tu. Dalam satu kisah ni tafsir mengatakan dia letak satu hadis Nabi. Dia nak cerita bagaimana dosa kecil ini ialah satu hari Nabi ni di zaman sahabat ada satu peniaga tamar, peniaga kurma itu, dia berniaga kurma di Arab, di Mekah. Berniaga kurma, orang lelaki ni dia berniaga kurma, maka datang seorang perempuan. Dia nak beli kurma. Jadi ia ada kata dosa kecil,
Lelaki tadi ada niat tak baik dengan perempuan itu. Dia nak goda perempuan tu. Dia kata, puan, nak beli kurma yang baik, puan masuk dalam bilik, kurma lagi cantik. Dia kata macam itu. Maka perempuan tadi, dia masuk bilik tu, dia cuba nak mencabur. Tapi tak, bukan kehormatan, tak ada. Hanya nak menggoda. Macam kita kedai kopi lah, kedai kopi tu, bila pelayan kedai kopi pergi, usik-usik dia. Itu alam mamam tu. Kena ingat lah, itu dosa kecil. Bila pelayan perempuan datang dengan kita pujuk dia. Kita usik-usik dia. Macam-macam lah. Itu merupakan dosa kecil. Kena ingat. Jangan. Maka dosa kecil ini dikecualikan. Tak apa. Bukan tak apa, maknanya dosa kecil yang kejap kita akan baca ayat ni. Illa lamam. Maka dikecualikan untuk dapat tadi mendapat kemurkaan yang besar tadi. Pasal dia dosa kecil. Dosa kecil, dosa yang singgah, yang tak boleh elak. Setengah tafsir mengatakan, ulama lain mengatakan, dosa yang tak boleh elak. Kita keluar rumah kita, tiba-tiba hari-hari perempuan datang tak pakai tudung. Kita tengok, maka dosa. Itu dosa singgah. Dosa kecil, dosa yang singgah. Jadi bila digeripok kena Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ni cuba nak caburlah, cuba nak goda dia. Rasul panggil peniaga taman tadi. Betul kamu? Betul. Dia kata, kamu solat 5 waktu tak? Rasul tanya peniaga taman tadi, pasal dia guna mulut dia nak goda perempuan tadi. Dia kata solat, sepatutnya solat ini mencegah. Solat ini akan menghilangkan alam mamam ni. Solat kita 5 waktu menghilangkan dosa-dosa kecil kita yang kita nakal di kedai-kedai kopi tersebut. Maka kena rajin, jangan tinggal solat lah. Maka Nabi kata, orang tanya balik, untuk aku wahai Rasul atau untuk orang lain? Rasul kata, sesiapa saja yang solat 5 waktu, maka dosa seperti mana al-lamam ini akan hilang dengan solat 5 waktu. Maka murahnya Allah, bila kita nakal sangat, mulut kita macam mana pun, Allah akan hapuskan dosa yang semacam itu dengan solat 5 waktu. Walau bagaimanapun dosa besar tadi pun, dosa yang allazina yajtanibu ni kabair al-ismi, dosa besar dan dosa keji ini, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Tuhanmu maha luas pengampunannya. Tengok bila kita baca ayat-ayat macam ini, maka bila kita buat dosa, kita betul bertaubat. Ini tujuan kita bertadabbur. Bila kita buat dosa besar, terkena atas kepala kita, maka baca ayat macam ni, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya Tuhanmu maha luas pengampunannya. Tuhan angkat tangan, wahai Allah, aku bertobat, ya Allah, aku tak nak lagi buat dosa besar. Bertobat dengan dia. Dosa besar akan dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya tuan-tuan puan-puan yang muliakan Allah, kita kena sepanjang masa bertaubat, pasal kehidupan kita tak lalai, tak lepas daripada kita melakukan dosa. Maka kita insan yang lemah. Patut kita ada zikir pagi, zikir petang. Dalam zikir petang, zikir pagi komplit, kita menyedar, kita sedar. Kita mengaku, wahai Allah, aku tahu aku banyak buat dosa. Wahai Allah, aku dah macam-macam ni. Ampun dosa. Kita minta berikrar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena amalkan zikir pagi, zikir petang, insya-Allah. Tuan-tuan kena amalkan. Jangan sekali-kali luput benda tu. Amat-amat penting itu untuk memastikan kita mati dalam kalimah tauhid. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, maka Tuhan amat luas pengampunannya. Jadi, bila Tuhan amat luas pengampunannya, jangan kita pula takabur. Bila kita diberi taufik untuk tak buat perkara-perkara dosa besar, ataupun dosa syirik tadi, ataupun dosa-dosa yang keji tadi, kita tak buat, kita dah rasa syok sendiri. Tengok aku ni, tak pernah ada dosa. Aku tak pernah syirik. Aku tak pernah buat dosa besar. Aku tak pernah buat dosa keji. Dosa yang keji. Malah, dosa kecil pun aku tak pernah buat. Tengok hari ni, aku bersih. Aku tak ada dosa hari ni. Tak boleh. Pasal, ini kita belum mati lagi. Kita tak boleh mengatakan kita suci daripada dosa-dosa. Kita tak boleh angkat bakul puji kita sendiri. Atau puji kawan kita, tak dibenarkan sama sekali. Dalam satu hadis Nabi, sahabat Nabi, Uthman bin apa, tak lupa lah. Dia orang pertama mati di Madinah. Orang Muhajirin mati orang pertama. Jadi bila dia mati, sahabat puji dia. Puji depan dia, puji depan Rasulullah. Rasulullah tegur, jangan, semoga Allah memberi kebaikan kepada Uthman ini. Maka
Umar dengar nasihat Rasulullah, Umar berjanji, aku mulai hari ni aku tak akan puji sesiapa lagi depan. Nak puji belakang. Itu boleh. Puji kawan kita ke depan tak boleh. Memang tak ada benar. Kalau kita buat juga, terlanjur buat, kita nak berdoa dengan Allah. Itu penting ilmu. Kalau sebelum ini kita sering jack, terutama orang politik, wakil rakyat mari sini ke, tak ada orang sebaik YB ni. Kalau YB tak ada susah kita. Tak boleh. Tapi kalau kita dah buat dah, terlanjur, dah taruh ilmu macam tu, cepat-cepat kita istighfar. Itu penting kita tadabbur. Tak, kita nak jack kawan supaya kawan kita belanja kita puji dia. Oi, handsome tuan hari ni, muda, kereta besar, kita puji dia. Tak boleh. Kita tak boleh. Pasal apa? Memuji dia tak boleh, puji depan. Jadi, dah kita dah buat dah semua ni, kita pun bertaubat, beristighfar. Senang saja. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu. Itu pentingnya ilmu Al-Quran. Kalau kita tak belajar, kita tahu. Kita ingat apa salah kita puji orang. Orang suka. Tak boleh. Tak boleh puji orang. Puji ayat ni, puji orang tak boleh. Puji diri sendiri pun tak boleh. Puji orang depan dia lah. Di belakang dia, digalakkan puji kebaikan dia. Maka Allah kata, pasal apa tak boleh puji? Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi. Allah lebih mengerti tentang kalian semua ketika dia menumbuhkan kamu daripada bumi. Allah kata, aku yang buat kamu semua. Kamu tak payahlah rasa takabur, rasa sombong semua sekali, rasa diri kamu bersih semua sekali. Kamu belum mati lagi. Kamu, pasal ukuran amalan kamu di saat kematian kamu. Kamu hebat macam mana sekarang pun, ukuran kamu ialah di saat kamu nak mati baru ukur. Kalau kamu alim sekarang ni, di saat-saat kematian kamu jadi jahil, tak kira amalan-amalan kamu. Kamu jahat sekarang ni, tapi di saat kematian kamu berubah, aku terima amalan-amalan kamu. Maka di situ ukur. Berarti kita boleh rasa kita hebat, kita kuat sekarang ni. Kita rasa kita orang yang paling alim, kita rasa orang kita paling sempurna, tak boleh. Pasal apa? Pasal ukuran ialah di saat kematian kita. Selagi kita tak pergi saat kematian, tak tahu lagi apa nasib kita. Sebab tu kita kena banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa, wahai Allah, husnul khatimah tu, banyak, jangan balik-balik hati kita. Bila once kita dah masuk Quran sunnah, masuk jadi belajar sunnah semua ni, terus istiqamah berdoa dengan, wahai Allah, jangan kamu balikkan, jangan kamu ubah hati aku, kekal. Kita minta hari-hari, minta berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bila kita berdoa dengan dia, berharap dengan dia, insya-Allah Allah akan istiqamahkan kita. Jadi bila Allah kata, kenapa? Kerana aku yang buat kamu, aku yang buat kamu daripada minal ardi, daripada Nabi Adam, daripada bumi yang dipijak. Kamu hina, aku bumi dipijak. Bukan setakat kamu hina, wahai manusia. Wa iz antum ajinnatun, dan ketika kamu berbentuk janin lagi, kamu tak tahu apa pun. Janin ini, janin dalam perut kita, perut mak kita tu. Tak ada mata, tak ada telinga, tak ada tangan, tak ada apa janin ni. Kosong. Tak, kamu janin ni. Kamu dibuat daripada air hina, air mani. Air mani kamu tu, kalau kamu terkeluar, jumpa itik-itik sudu, habis air kamu tu. Tak ada apa pun. Kamu rasa syok sendiri, rasa hebat, kamu kaya, rasa banyak ilmu. Kamu syok sendiri tu. Sedang kamu amat hina, wahai hamba. Kamu tahu apa pun, aku yang pilih kamu. Nampak? Itu nampak sini, kita kena pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Allah buat kita ni, Allah pilih kita. Kita kena bersyukur dengan dia. Allah bagi nikmat yang terbesar untuk kita, supaya belajar, supaya duduk majlis ilmu, supaya mengamalkan sunat. Pasal kurnia Allah yang amat hebat untuk kita. Jangan sombong. Dulu kamu, wa iz antum ajinnatun, ketika kamu dalam bentuk janin, fi butuni ummahatikum, dalam perut mak-mak kamu tak ada apa pun. Kamu tak ada apa pun. Kamu kosong. Jadi aku yang jagakan semua sekali. Maka, oleh itu, disebabkan kamu hina, kamu tak ada apa-apa, kamu pun keluar daripada kemaluan. Wahai hamba, kamu pun keluar daripada kemaluan mak kamu. Hina kamu ini. Tapi, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menyombongkan diri. Jangan kamu anggap kamu suci, wahai hamba. Kamu lemah, kamu tak kuat mana pun. Aku yang bagi hidayah. Aku bagi semua-semua. Jangan kamu fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu anggap suci diri kamu sebenarnya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Kesucian kamu adalah aku yang bagi ukur dan segi sejauh mana kamu bertakwa kepada aku ataupun tidak bertakwa kepada aku. Hebat macam mana, ilmu macam mana, popular macam mana, aku yang tentukan kamu bertakwa akan tidak bertakwa. Apa dia bertakwa? Bertakwa ialah takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Bagaimana cara nak takut dengan Allah? Cara nak takut dengan Allah dengan peringatan-peringatan dia tadi. Memahami ayat-ayat Al-Quran.
Kalau kita rasa takut dengan Allah tapi tak dengar peringatan, itu takut bohong. Itu takut dengan harimau, takut dengan singa. Tapi takut dengan Allah lain. Takut dengan Allah, kita kena dengar berulang kali peringatan-peringatan dia. Dengar berulang kali teguran-teguran dia. Dengar berulang kali suruhan-suruhan dia. Tak ada pilihan. Ini saja supaya ujuk perasaan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan berulang kali mendengar peringatan-peringatan Allah. Dalam arti kata yang lain, memahami apa yang Allah ceritakan dalam kitab dia secara istiqamah, secara berulang kali, baru kita ada perasaan takut dengan dia. Bila takut dengan dia, kita pun jaga hukum taat dengan dia. Dia suruh ikut, dia larang tinggalkan. Jangan kita pandai buat-buat amalan yang dia tak suruh. Cara mana betul? Dalam hadis-hadis Nabi. Kalau dia suruh Nabi dia buat, ikut Nabi dia buat. Ikut Nabi kita buat. Itulah baru takwa. Maka ini yang Allah ukur. Ini yang Allah ambil kira, iaitu huwa a'lamu bimanittaqa, dan dia lebih mengetahui dengan siapa yang orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Habis insya-Allah kita baca berikut lagi seronok tajuk ni lagi surah An-Najm ini, walaupun surah tapi huraian panjang dan huraian yang menyentuh berkenaan dengan dakwa-dakwa kerasulan, dakwa-dakwa tauhid dan dakwa-dakwa akhirat. Tiga-tiga serentak ada dalam surah An-Najm ini. Hal Nabi pun ada, Rasul dia pun ada, hal tauhid pun ada, hal akhirat pun ada. Ini kesimpulan Al-Quran. Rasul, tauhid dengan akhirat. Tiga perkara pokok yang Al-Quran ceritakan, semua akan kita jumpa dalam surah An-Najm insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.